kemerdekaan sesebuah negara adalah kebebasan sebuah bangsa. Saya kini berada di hadapan sebuah bangunan replika Istana Melaka yang dahulunya merupakan sebuah lambang kemuncak kepada kejayaan sebuah kerajaan Melayu Melaka yang dipercayai diasaskan di antara tahun 1400 sehingga 1403 oleh seorang putera Sriwijaya yang bernama Parameswara. Perjuangan membebaskan diri dari ancaman penjajah bermula dari serangan kerajaan Siam sehinggalah runtuhnya kota Melaka pada tahun 1511 di mana kuasa besar dunia Portugis pada ketika itu telah merampas kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan Melayu Melaka. Perjuangan ke arah kemerdekaan telah bermula sejak dari kurun ke-16 lagi. Bermula dengan kedatangan Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun dan anasir pengganas komunis. Dokumentari khas Persada Merdeka sebanyak 2 episod ini akan menceritakan kembali bagaimana bangsa Malaysia dalam usaha mencapai sebuah kemerdekaan. Di atas robohan kota Melaka, kita bangunkan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka membela hak keadilan pusaka. Sambutan kemerdekaan setiap tahun dengan pelbagai pengisian sejarah perjuangan rakyat berbilang kaum di Malaysia dalam perjuangan menuntut kemerdekaan yang turut diselang-seli dengan program-program bersifat patriotik dan kenegaraan. Namun, berapa ramai di kalangan rakyat Malaysia yang benar-benar faham dan menghayati makna sebenar merdeka dan kemerdekaan? Apakah kemerdekaan hanya sekadar retorik pengisahan sejarah semata-mata? Atau sekadar catatan nota agar kita semua tidak lupa dan terlepas pandang daripada menyambutnya? Adakah sejarah harus ditulis semula? Melaka itu dianggap sebagai titik permulaan kepada tamadun negara. Ada orang tak setuju, tapi bagi saya bersetuju bahawa Kesultanan Melayu Melaka itu adalah asas kepada ketamadunan negara Malaysia. Maknanya mengapa Melaka sangat penting itulah dia, kerana dia asas tamadun Kesultanan Melayu yang kita warisi sampai hari ini. Lepas itu penyebaran agama Islam yang juga menjadi hakikat akidah kita sampai hari ini. Yang ketiga ialah kemunculan negeri-negeri Melayu, ya, Pahang, Johor dan sebagainya. Itu juga adalah hasil daripada apa kita kata Kesultanan Melaka itu sendiri. Melaka merupakan kawasan yang strategik, jalan pengairan yang menyebabkan wujudnya pertubuhan pedagang-pedagang, khususnya daripada pedagang India, China, yang barangkali melihat ini merupakan kawasan yang memungkinkan mereka untuk berdagang bersama. Dan juga kita lihat Melaka sudah pasti menjadi tumpuan hampir ke semua masyarakat dunia apabila mereka memerlukan teduhan dan juga bagaimana dapat menggiatkan aktiviti perdagangan mereka. Kekuatan perdagangan dia dan juga penyebaran agama Islam dan juga perluasan jajahan takluknya, maka dia menjadi sebuah empire. Empire itu lebih besar daripada sebuah kerajaan yang kecil. Dan dia pula daripada sebelum menjadi empire, dia telah mengasaskan satu sistem kerajaan Melayu. Itu yang penting tu. Kerajaan Melayu itu maknanya raja adalah ketua negara, ketua negeri, ya, raja, kerajaan. Perdagangan ketika itu banyak juga dikuasai oleh satu lagi empire iaitu Melaka, kan, yang mana rempah-rempah, kan, sumber-sumber ekonomi perdagangan laluan sutera, kan, sebab laluan sutera bukan saja darat tapi juga di laut, kan, juga banyak tempat berlabuhnya, kan, ataupun tempat perdagangan barang tu dilakukan tu berlaku di Melaka, kan. Misalnya kalau kita nak bercakap tentang zaman keagungan atau kerajaan-kerajaan di Kepulauan Melayu,
Majapahit, Sriwijaya, Melaka, Aceh, Mataram, Bintan, Pontianak, Banjarmasin. Itu kerajaan yang terkenal. Tapi yang jadi superpower Sriwijaya di Palembang. Lepas tu Majapahit di Tengah Jawa. Lepas tu Melaka di Melaka. Lepas tu Aceh di Aceh sana. Itu memang yang pegang kawasan ini. Ketika penjajahan besar-besaran berlaku, Melaka dilihat salah satu kawasan yang menjadi tumpuan perebutan hampir ke semua negara barat yang melakukan penjajahan, yang juga melakukan penaklukan. Sudah pasti Melaka istimewa bukan saja kepada masyarakat tempatan tapi juga masyarakat dunia, dan apabila ramai sudah melihat kedudukannya secara strategik, maka dia pun mula tersebar menjadi popular, menjadi idaman hampir ke semua kuasa besar dunia. Tahun 1511 apabila Lopez de Esquerra dan angkatan ditangkap, Alfonso de Albuquerque atau juga disebut Albuquerque datang untuk menawar Melaka lah. Jadi itu kalau dilihat rentetan tu banyak juga berkaitan dengan perspektif ekonomi, perdagangan gitu-gitu, dan juga melibatkan politik dan agama yang juga persaingan antara Kristian dengan Islam. Punca sebenarnya kepada kejatuhan Melaka adalah berkaitan dengan kelemahan dalaman juga, tapi juga disumbangkan oleh faktor yang lebih besar, iaitu faktor ekonomi, perdagangan dan juga politik keagamaan lah. Dan bagi Portugis yang penting bukannya sekadar menakluk Kota Melaka, tapi bagaimana sumber itu digunakan untuk kembali kepada Portugis. Lazimnya kehadiran penjajah bertujuan untuk mengaut dan juga mengeksploitasi sumber yang ada dalam negara yang dijajah untuk dibawa semula ke negara asal. Itu satu. Kedua, Portugis juga mempunyai elemen untuk menyebarkan agama. Portugis boleh datang ke Melaka, dia nakkan apa? 3G. God, Gospel, Gold. Makna agama dia. Portugis, dia nak sebarkan Kristian. Dan dia nakkan emas. Dan dia nakkan rempah ratus. Ini ni Portugis. Belanda, satu kuasa dunia yang besar satu ketika dulu, juga tertarik untuk menguasai Melaka. Pada tahun 1619, Belanda berjaya menguasai Betawi di Pulau Jawa. Betawi dijadikan pelabuhan perdagangan alternatif kepada pedagang-pedagang dunia selain Melaka. Bagi memastikan penguasaan Portugis di Asia Tenggara lenyap, Belanda beberapa kali melancarkan serangan ke atas Melaka. Pertempuran Melaka yang berlaku di antara 2 Ogos 1640 sehingga 14 Januari 1641 merupakan pertempuran antara Portugis dengan Belanda. Pertempuran ini menyaksikan kemenangan di pihak Belanda untuk menguasai Melaka. Akhirnya, pada tahun 1641, era penjajahan Portugis berakhir setelah 130 tahun menjajah Melaka dan bermula pula era penjajahan Belanda. Belanda menguasai Melaka selama 183 tahun. Belanda memang melihat bahawa mereka ingin menguasai ekonomi. Dan mereka bermula dengan datang melalui VOC, maksudnya Syarikat India Timur Belanda. Tidak, bagi Belanda saya rasakan selepas berjaya di Indonesia, mereka melihat keperluan penaklukan di peringkat kepulauan. So dia nak ke Melaka. So dari situ dia buat serangan. Serangan kepada Portugis. Portugis menjadi lemah kerana Belanda disokong oleh negeri-negeri Melayu, kerajaan-kerajaan Melayu yang juga tak suka Portugis. Jadi Belanda pergi serang Melaka nak gantikan Portugis kerana rempah ratus juga, kerana perdagangan dan kerana sokongan daripada kuasa-kuasa raja-raja Melayu, ya, yang daripada Jambi pun ada sokong dia, daripada Riau pun ada, daripada Bintan pun ada, tahu tak? Kerjasama untuk jatuhkan Portugis. Banyak kerajaan-kerajaan yang tertubuh selepas itu, maksudnya kerajaan Aceh ada, dan juga kerajaan Johor juga pewaris sebenarnya kepada kerajaan Melaka, dan yang lain-lain juga kalau kita lihat Pahang ada sebagainya, dan termasuklah Bugis. Bugis daripada Sulawesi pun ada juga membantu kemudiannya. Jadi kerajaan-kerajaan ini sebenarnya telah berjaya untuk menyekat peluasan pengaruh Portugis itu di rantau itu. Tapi mereka cuba untuk menawar Melaka tapi gagal banyak kali, kerana faktor-faktor inilah strategik dari segi pertahanan kota. Sebab kota Melaka yang kita lihat dalam sekarang ni itu depan je saja yang tinggal. Kota keseluruhannya telah dah dimusnahkan oleh Belanda dan juga terusnya oleh British lah yang
menjajah tanah Melayu ketika itu. Tapi kalau tengok kekukuhan kota tu agak sukar untuk ditembusi lah kan. Sebab Belanda dia tak serang negeri lain. Macam Perak dia buat perjanjian perdagangan. Tak minat nak serang. Dia hendakkan biji timah Perak je. Itu dia. Sebab dia buat baik. Mereka cuba untuk kalau boleh bekerjasama, tetapi kerjasama itu adalah bersifat untuk kepentingan mereka tanpa disedari oleh Raja-Raja Melayu. Bagi saya, itu kalau berpanjangan, barangkali kita akan punya satu sejarah yang luar biasa, yang berbeza. Tetapi malangnya, ia tersekat sehingga kehadiran Inggeris. Lepas tu dia pergi serang Selangor. Selangor ni Sultan Ibrahim. Dia kan Bukit Malawati, ingat tak? Di situlah Sultan Ibrahim buat kubu pertahanan untuk serang Belanda yang datang daripada Kuala Selangor tu kan. Dia attack. Sultan Ibrahim kalah. So Selangor dapat diduduk sini. So sebab perdagangan juga. Biji timah sebab laluan ini. Bila dulu-dulu kita pakai kapal dagang laut. So kalau you pegang kawasan tu, you boleh cukai orang. Wilayah sini di Nusantara ni ataupun Asia Tenggara ni dikuasai oleh pihak-pihak barat yang memecah-mecahkan dan melemahkan kerajaan ataupun rakyat di sini supaya mereka boleh menguasai ekonomi negeri ini dan mengaut keuntungan pada hasil penguasaan mereka lah. Apabila Portugis menyerang kita dan lepas itu Belanda menakluki kita, jadi ada pertembungan budaya di situ, maka ada peminjaman kata dan istilah Portugis seperti mentega, almari, begitu juga dengan Belanda lah, iaitu rokok. Jadi apabila kita bandingkan, lebih banyak perkataan Portugis itu dipinjam daripada perkataan Belanda. Dari sudut sejarahnya, kita tidak pernah begitu banyak bercakap tentang Belanda kerana keterbatasan hubungan. Tidak seperti di Indonesia. Indonesia melihat seolah-olah bagaimana kita melihat Inggeris dalam konteks tanah Melayu ketika itu. Jadi Belanda bagi saya cuba meneroka kepentingan mereka di alam ini, tetapi tidaklah begitu hebat berbanding dengan Inggeris dan juga kuasa penjajahan yang lain. Bila British datang, ada perjanjian tahun 1824 perjanjian Inggeris Belanda tu memisahkan Nusantara ni kepada dua. Satu dapat ke British, satu dapat ke Belanda, dan kemudian jadi Malaysia, Brunei, dan Indonesia satu lagi lah negara yang diwujudkan penjajahnya Belanda. Jadi kalau lihat sebenarnya kedatangan mereka ni telah memecahkan Nusantara yang asalnya satu gugusan kepulauan yang satu menjadi dua, tiga sebagainya. Dari abad ke-16 hingga abad ke-19, Melaka ialah tanah jajahan Belanda. Semasa perang-perang Napoleon di antara tahun 1811 dan 1815, Melaka serupa dengan pegangan-pegangan Belanda yang lain di Asia Tenggara berada di bawah jagaan British. Ini dilakukan untuk menghalang Perancis daripada menuntut hak Belanda di sana. Kalau lihat kan, bila British datang, British juga sama macam Belanda. Dia tak datang melalui kerajaan dia. Dia datang melalui syarikat India Timur British. Dan mereka yang sebenarnya menguasai banyak kawasan. Dia pergi buat hubungan perdagangan lah. Dengan macam Francis Light buat dengan Sultan Kedah, dia dapat sewa Pulau Pinang kan. Lepas tu dia dapat dengan Raffles pun Inggeris juga, dia pergi buat baik dengan Sultan Hussein Shah, dia dapat beli Singapura kan. Sultan tu dah halau keluarnya. Lepas tu British juga buat perjanjian dengan Belanda, dia dapat Melaka, tahu tak? Jadi benda ni semua perdagangan. Bila dia hendakkan perdagangan, dia mesti takluk kawasan. Jadi itu memang modus operandi mereka lah. Dirasakan British banyak melakukan manipulasi, eksploitasi ke atas kepentingan masyarakat setempat agar mereka dapat terus meraih keuntungan
Dan kita boleh bersetuju bahawa tindakan mereka itu apabila dalam proses rundingan sering tidak menghormati apa yang telah dipersetujui, akhirnya membuat keputusan untuk melihat dari satu perspektif dan juga berat sebelah. Itu saya rasakan bagaimana sebenarnya British ini dilihat ikhlas jujur pada peringkat awal, tapi sebenarnya ia lebih mendatangkan kemudaratan kepada kepimpinan tempatan. Penindasan memang berlaku, jadi menyebabkan penduduk tempatan memberontak. Cuma British ni lebih bijak sebenarnya dalam menguasai tanah Melayu ni. Kalau kita lihat Portugis dengan Belanda, mereka ni menguasai tanah Melayu misalnya, mereka bertentangan, maksudnya berlawan dengan raja-raja Melayu ketika itu, menyebabkan perang tak berhenti Cuma British melihat bahawa mereka tak perlu untuk berperang, mereka perlu berkawan dengan raja-raja Melayu. Mula-mula dia baiklah. Macam kita ambil kes Perak, dia buat perjanjian, tapi bila perjanjian itu berat sebelah, maksudnya dia nak lantik British advisor, perjanjian Pangkor saya cakap British advisor, tapi advice dia mesti diterima, dipaksa terima. Padahal yang dipaham oleh Sultan Ismail, oleh Sultan Abdullah, oleh Maharaja Lela, oleh pembesar-pembesar Melayu bahawa nasihat itu tak payah diterima. Jadi itu yang mereka tentang. Dan penentangan sebenarnya yang menarik lah, banyak dilakukan oleh orang-orang biasa. Datuk Bahaman, Tok Janggut di Kelantan, Mak Kilau di Pahang. Jadi orang-orang ni sebenarnya gerakan rakyat. Dia bukan gerakan kesultanan ataupun raja-raja yang menentang ketika zaman Belanda dengan Portugis. Jadi rakyat dibangun. Pihak British tu gagal untuk berhadapan sebab dia gerakan rakyat. British ni dah pandai dah, dia dah dapat menguasai, cuba nak kuasai raja-raja pemerintahan ni, tapi rakyat ni dia tak boleh tentang. Masa British datang, kita ada tiap-tiap negeri kita ada orang-orang yang menentang British. Kita ada Perak, Maharaja Lela dengan Datuk Sagur. Di Pahang, Datuk Bahaman dengan Tok Gajah. Jadi British pun segan dia. Jadi Datuk Bahaman lari sampai ke Kelantan. Tok Gajah juga ikut. Lepas tu Tok Gajah balik menyerah diri. Tok Bahaman tidak. Tapi Mak Kilau dia sembunyikan diri dia di Pahang. Kemudian dalam tahun 70-an baru dia muncul, seingat. Dipanggil Mak Siam kan. Dia dikatakan dah dibunuh, dah mati, tapi lepas tu dia serah pada Sihab, pada Kelantan. Kata di Kelantan dia dapat, kata dia dibunuh kan, kata dia dibunuh, lepas tu mayat tu diserahkan pada Kelantan. Sebenarnya dia tak matilah, dia balik ke Pahang, dia sembunyi di Pahang. Tok Bahaman pun macam tu juga. Dia orang kata pergi ke Chiang Mai, mati di sana. Tak, ikut cerita orang Pahang, dia balik ke Pahang. So nama dia Tok Pramu. Tapi kalau you baca hikayat Pahang, dia kata ada perjanjian bahawa Sultan Ahmad dengan Tok Bahaman ada perjanjian. Dia tak boleh iktiraf Bahaman punya perjuangan secara terbuka sebab British akan tekan dia. So the best thing, dia terpaksa namakan dia sebagai penderaka, dan semua orang boleh anggap dia salah, tetapi tidak pada Sultan Ahmad. So dia boleh balik Pahang. I think itulah perjanjian sulit dia. Memang banyak saluran melalui sastra, melalui perjuang langsung. Mak Kilau bergerak daripada Pahang ke Kelantan dan sebagainya. Jadi mereka ni ada tempat-tempat khusus dalam sejarah kita untuk dikatakan memperjuangkan. Tapi mereka lebih menentang penjajahan, bukannya perjuang kemerdekaan. Kita harus bezakan. Menentang penjajahan satu hal, tapi ia tujuan akhirnya apa untuk merdeka tak pasti saya. Kerana apa kalau merdeka dia nak buat apa negara Pahang? Tak pernah pun saya dengar Mak Kilau sebut pembinaan negara bangsa Pahang. Jadi dia berjuang anti penjajah, melawan orang putih lah katanya. Tapi bukan untuk kemerdekaan. Jadi kita mesti jelas itu. Tapi kalau kita kumpulkan perjuangan-perjuangan itu, mungkin itu dianggap sebagai untuk kemerdekaan. Bagi saya, agenda Inggeris mudah. Dia cuba mengeksploitasi sumber yang ada, dataran timah, dan bagaimana syarikat India itu sebenarnya bertujuan untuk menguasai industri rempah. Dan ia tidak pernah berniat untuk memakmurkan tanah Melayu, tetapi menggunakan tanah Melayu untuk revolusi industri di Britain. Jadi abad itu kita lihat berlaku secara besar-besaran revolusi yang saya rasakan cuba diguna pakai oleh Inggeris untuk kepentingan mereka. Sebab itu sampai ke akhir
bila mana kita dapat kemerdekaan, British tidak pernah berniat untuk memajukan kita. Sehingga kali terakhir pun masih menggunakan pelbagai sekatan sama ada kita mampu untuk bekerjasama atau tidak. Jadi bila orang tempatan ada sebahagian yang tidak ada kepakaran, maka dibawa daripada negara Commonwealth, khususnya daripada India, untuk menerokai industri perladangan, dibawanya daripada China untuk industri perlumbungan, kerana merasakan ini merupakan sektor yang boleh membawa kepada kebangkitan Inggeris di rantau Asia. Tapi kita harus melihat ia tidak pernah bertujuan untuk memastikan tanah Melayu ini berkembang. Tetapi apa yang dilakukan adalah bertujuan untuk menggiatkan kedudukan penduduk mereka di Britain, bersesuaian dengan kepesatan ataupun proses modernisasi, proses industrialisasi yang berlaku dengan hebat disebabkan oleh revolusi industri tadi. Pada tahun 1942, Jepun mula menyebarkan propagandanya untuk membebaskan tanah Melayu dan Asia. Tentera Jepun beranggapan Empayar Nippon bertanggungjawab untuk menghapuskan gaya hidup senang masyarakat barat yang tidak memberi kebaikan kepada masyarakat dengan menerapkan semangat kemanusiaan Empayar Nippon melalui beberapa konsep. Antaranya adalah konsep Asia untuk Asia, rancangan kawasan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya serta Hakku Ichiu yang bermaksud 8 penjuru dunia di bawah satu bumbung. Pihak Jepun ingin membentuk pemikiran dan identiti Pan-Asia dalam jati diri penduduk tanah Melayu. Pendaratan Jepun di tanah Melayu berlaku secara pantas. Tempoh antara waktu konvoi Jepun berlepas dari Saigon, Indochina, Perancis menuju ke arah selatan pada 6 Disember 1941 sehingga pendaratannya di Kota Baru, Kelantan pada 8 Disember 1941 cuma mengambil masa 3 hari. Kemasukan tentera Jepun banyak melalui Songkla, maksudnya melalui selatan Thailand, dan mereka masuk untuk cepatkan mereka bergerak, kan? Sebab ketika itu jalan-jalan banyak jalan-jalan, kalau standardnya macam jalan-jalan kampung lah, kan? Tapi walaupun ada bandar-bandar baru yang diwujudkan lah di tanah Melayu ketika itu, kan? Jadi untuk mempercepatkan mereka bergerak nak menguasai wilayah-wilayah, kan? Mereka menggunakan basikal. Itu yang tidak dijangka lah oleh pihak British, Jadi banyak dari segi taktikal, mungkin kadang-kadang dari segi persikan lah pihak British ketika itu, kan? Itu yang bila mereka naik basikal tu, apa kawasan laluan yang mana mereka boleh lalu, dia kuasai, kan, lalu dan sampai tempat yang ada checkpoint, kan, untuk tentera British untuk berkawal tu, masa itu kat situ berlaku peperangan lah. Pendudukan Jepun merupakan satu jangka masa yang pendek. Jangka masa pendek itu untuk menampakkan kehadiran mereka, dia mengurus segala elemen yang ada, aktiviti, program ataupun yang menampakkan ikatan di antara struktur politik, ekonomi dan sosial. Sebab itu kita lihat dari sudut bukan saja mata wang, pembelajaran bahasa, budaya, disiplin tinggi yang cuba dibawa ke atas masyarakat. Dari sudut ekonomi cuba dikembangkan, bukan semata-mata untuk rakyat di Jepun, tetapi di sini untuk melihat adanya kelebihan. Dari segi politik cuba menstabilkan kedudukan walaupun mereka itu dilihat sebagai penjajah. Dan semangat yang dibawa, idea penjajahan Jepun ni, iaitu Asia untuk orang Asia, konsep tu menjiwailah penduduk ketika itu. Dan malah Jepun sebenarnya menjanjikan juga untuk menduduki tanah Melayu dan membebaskan tanah Melayu sepatutnya, beri kemerdekaan. Jadi cuma mereka diberikan ada sekolah-sekolah Jepun diwujudkan. Kalau dia Piramli pun dia belajar Jepun, bahasa Jepun ketika zaman itu, Yalah, tapi Jepun tak lama, tahun 1945 mereka tewas. Dan oleh kerana itulah cuma kesan daripada semangat Jepun tu ada kepada penduduk tempatan yang menggerakkan juga semangat nasionalisme kemudiannya. Tapi oleh kerana masuk tu dan rakyat pun dah melihat bahawa orang Asia pun boleh lawan dengan pihak barat sebagainya. Jadi mereka ada perubahan dari sikap lah, psyche.
dan menentang pihak British. Dan pihak British sedar tentang ni. Mereka tak boleh lama dan mereka pun overstress dan ekonomi mereka pun tak berapa bagus sebab kesan daripada Perang Dunia Kedua. Jadi tak nak mereka kena bebaskan tanah Melayu lah. Kita rasakan Jepun akan mampu untuk membawa perubahan dari sudut sikap dan juga amalan yang pernah dilalui ketika British. Tapi itu tidak berlaku barangkali kerana pendudukan Jepun itu satu tempoh masa yang singkat. Kita tidak melihat perubahan yang besar. Sebelum ni memang askar Melayu telah berada dalam tentera British ketika itu. Jadi apabila berlakunya perang, mereka lari ke hutan dan ada menubuhkan Force 136 kan di situ. Kalau kita lihat tu kerjasama tentera Melayu secara umumnya memang menentang pihak Jepun. Kalau tengok Lieutenant Adnan ni dia menentang Jepun di Singapura gitu dan dia berjuang sampai titisan darah terakhir lah. Kalau kita lihat dari segi semangat dia mempertahankan tanah air itu memang terpuji lah. Dia sanggup sampai ke titisan darah terakhir sampai badannya digantung ditikam dengan bayonet tu pisau tu jadi menyebabkan dia mati sebagainya. Kalau kita lihat dalam perdebatan beliau sebenarnya walaupun dalam tentera Melayu tapi sebenarnya bersama dengan pihak British gitu tentang jajah. Jadi ini sebenarnya terletak bergantung kepada interpretasi masing-masing lah. Begitu jugalah dalam konteks sejarah ini kadang-kadang kita pun terbawa-bawa nak mengangkat satu hero. Seperti isu jebat ke hantu ayang hero. Ini pun menjadi isu dalam persejarahan Melayu. Tapi hakikat yang kita nak lihat itu adalah semangat perjuangan beliau tu, untuk memastikan bahawa penguasaan asing khususnya daripada Jepun ketika itu perlu ditentang habis-habisan. Dan simbol yang dia bawa oleh Lieutenant Adnan itulah semangat perjuangan tu. Yang itu yang kita nak. Tentera-tentera kita sekarang ni, polis ke sebagainya, dan rakyat Malaysia semuanya menghargai bentuk perjuangan yang begini yang kita nak. British ketika itu terpaksa menyerah dirilah. Jadi itu satu tamparan hebat sebenarnya kepada British yang dimalukan lah. Walaupun ketika itu juga mereka kena teruk di Eropah. Tapi mereka tidak menyangkakan sepantas inilah pihak Jepun berjaya menguasai tanah Melayu. Sehinggalah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki mengencat dan juga akhirnya mereka tunduk kepada kedudukan itu yang telah menjejaskan kedudukan di negara sendiri dan akhirnya iktibar diambil di sini. Parti Komunis Malaya atau singkatannya PKM ialah sebuah pertubuhan yang diasaskan di Tanah Melayu pada tahun 1930 bertujuan menentang penjajahan British. Ketika kedatangan Jepun, PKM membentuk Malayan People's Anti-Japanese Army atau MPAJA untuk berperang dengan mereka. Pada asalnya, mereka mendapat sokongan dan bantuan seperti latihan ketenteraan, bantuan senjata api dan kerjasama dari pihak British. Namun, apabila British menyedari bahawa PKM mahu mentadbir Malaya dan menjadikan ianya sebagai sebuah negara komunis, menyebabkan British mengisytiharkan perang terhadap pihak komunis di Malaya. Ya, peranan Parti Komunis Malaya ini harus kita ikat dengan apa yang berlaku di negara China sendiri. Dan kita tahu kehadiran imigran Cina ketika itu juga masih lagi mengikat diri mereka dengan kedudukan di negara asal. Dan itu mungkin salah satu faktor yang turut membawa kepada kekuatan yang cuba dibina oleh Parti Komunis Malaya ini yang bertanggapan bahawa ia adalah satu pilihan alternatif kepada apa yang sudah ada di dalam Persekutuan Tanah Melayu. Jadi bagi Parti Komunis Malaya, saya rasakan bahawa ia muncul sebagai sebuah parti yang cuba untuk menarik sokongan golongan yang tidak mahukan apa yang sudah wujud, satu pilihan, dan bagaimana mereka juga merasakan bahawa mereka bukan sekadar satu parti tetapi mempunyai ideologi yang kuat di peringkat bukan saja dalam negara tetapi juga dengan luar negara. Sebab itu kalau kita perhatikan konsep kehadiran mereka itu diikat secara sepenuhnya dengan fahaman ideologi. Penyatuan yang dibina itu adalah berdasarkan kepada ikatan ideologi itu yang saya rasa cukup kuat sehingga kita melihat kehadiran bukan saja dalam kalangan masyarakat Tionghoa tetapi juga masyarakat lain
Melayu juga telah menganggotai parti ini kerana merasa terlalu terikat dengan fahaman dia yang seolah-olah melahirkan kesamarataan, melahirkan fahaman yang bersifat sosialis. Jadi saya rasa ikatan itu yang telah membolehkan Parti Komunis Melayu dianggap sebagai antara ancaman kepada tanah Melayu ketika itu. Perdebatan tentang isu ini sebenarnya masih berterusan sehingga sekarang, walaupun dalam konteks Bukit Kepong pun dijadikan isu kan. Sebab Bukit Kepong, polis-polis yang di Bukit Kepong tu berkhidmat dengan British ketika itu kan. Dan malah mengatakan bahawa pihak komunis sebenarnya yang patut dihargai. Mat Indra tu orang yang mengetuai serangan di Bukit Kepong jadi Mat Indra perlu dihargai sebab mereka ni menentang penjajah, sebab polis ni yang membela penjajah ketika itu kan. Tapi realiti sebenarnya kita nak kena lihat juga kan, komunis ni dia bawa idea lain kan, dia membawa idea komunis untuk menguasai tanah Melayu kan, dan ini satu lagi agenda asing yang bawa ke tanah Melayu, dan cara pendekatannya cara keganasan jadi itu yang saya rasa kita nak tolak So bagi saya itu salah satu peristiwa yang memang komunis membuat serangan itu di pusat-pusat balai polis yang terpencil. Saya pergi tempat tu di Bukit Kepong tu kan. Saya pergi, memang kawasan tu kalau kita tengok jauh pendalaman. Dia punya akses cuma sungai. Dan belakang tu hutan belantara. Jadi kita dapati di situ pasukan komunis di Johor tu memang kuat. Dan satu isu yang penting di sini ada Mat Indra. Mat Indra yang bekerjasama dengan komunis. Ada hari ini orang menganggap dia sebagai nasionalis. Saya tak tahulah komunis ni nasionalis ke atau perusak negara ke ya. Kita ada regimen ke-10 pasukan komunis Melaya, tapi regimen 10 ni khas untuk orang Melayu yang ditubuhkan oleh British dengan anggotanya lebih kurang 300 orang. Ni kalau kita baca tulisan-tulisan Abdullah Sidi atau Ibrahim Chi ya, Abdullah Sidi adalah ketua pada regimen 10 ni. Dia akan beritahu, tapi dia tak pernah mengaku dia buat jahat pada negara dia, tak. Dia kata dia adalah seorang nasionalis. Dia punya tugas ialah untuk menghancurkan British satu, tetapi dia juga menghancurkan Raja-Raja Melayu dan dibertuankan kepada Parti Komunis Melaya. Parti Komunis Melaya bertuankan pada Parti Komunis Cina. Jadi bagi saya nasionalisnya, you tanyalah kat mana nasionalisnya. Dia adalah satu penjajah luar, iaitu komunisme untuk dilaksanakan di negara kita, dan mereka adalah pelaksana-pelaksananya. Ya, itu saya. Mungkin orang tak setuju dengan saya, itu terpulanglah. Tapi bagi saya jelas, Mat Indra ini dia membantu komunis menyuruh kita kata Sarjan Jamil yang jaga itu untuk menyerah diri. Sarjan Jamil tak nak. So biar mereka mati, dan itu yang mereka buat. So jadi siapa sebenarnya perwira negara? Ya. Siapa sebenarnya nasionalis negara? Itu sebabnya sejarawan pun tak mesti bersetuju sama sendiri, kerana 3 perkara ini saja: fakta, tafsiran dan jalan cerita. Macam mana fakta dan tafsiran nak diletakkan jalan cerita yang macam mana? Kalau saya berikan pada seorang pengarah filem, dia akan membuat lain perkara. Di situ letaknya P. Ramlee dengan filem Hantu Hari itu. Macam mana dia fakta dia atau dongengan ke, tafsiran dia, fakta dan dongengan, dan jalan cerita dia. Apa yang nak dimustahakkannya? Yang dimustahakkannya lah belot, soal wanita. Ini tak jangan sebut tu. Wanita dia semua ada dalam tu. Jadi bila saya tengok balik filem-filem Melayu di mana cerita orang Melayu itu ditawarkan atau dipersembahkan, pengarahnya akan menentukan apakah jalan cerita daripada fakta dan tafsiran itu. Begitu juga seorang profesor sejarah, dia fakta, dia tafsiran dia, jalan cerita dia. Jadi bila seorang sejarawan lain pula. Jadi ini yang menjadikan semacam pertembungan pertelingkah. Pada saya tidak, ini adalah sumbangan idea yang berbeza. Bukit Kepong tu adalah satu peristiwa insiden bagaimana kekejaman komunis ya untuk melemahkan sistem pasukan keselamatan negara. Ya, dia dianggap subversif, dia dianggap sebagai pengkhianat negara.
Sebab itu dia dipanggil pengganas komunis, pengganas. Dia mengganas, dia angkat senjata, dia buat revolusi senjata dan membunuh pasukan polis. Dia bukan bunuh pasukan polis saja, orang ramai pun dibunuh kan, termasuk isteri-isteri polis tu kan. Yang paling sedih tu dibakar budak-budak kan, 2-3 orang anak polis tu hidup-hidup kan, rentung. You kalau tengok gambar yang asli tau. Jadi bagi saya komunis ni memang manusia tak berhenti pun. Memang dia bakar rumah orang tengah malam, orang tengah tidur, dia bunuh perempuan mengandung, dia belah perut perempuan mengandung, dia apa tu, cucuk orang tengah tidur dengan bonet dia dah. Lepas tu dia naik masjid, dia latam masjid, koyak Quran, bagi cuci kat bontot dia yang najis tu. Apa tu, siapa anjing melatam masjid. Jadi bagi saya peristiwa Bukit Kepong tu adalah satu peristiwa penting yang akan kita kenang sampai bila-bila. Dan pengorbanan polis-polis tu kan, mereka memang berdepan dengan komunis dengan senjata yang banyak, dengan gerombolan yang besar. Apa 250 orang. Dia orang berapa belas orang, 21 orang tak salah. 1 ke 25. Isteri, anak semua terbunuh dekat situ. Dalam setiap karya-karya kita hasilkan juga mempunyai mesej yang tertentu. Dan dalam pada mesej itu, of course, filem bukan saja bergerak atas dasar komersial semata-mata. Walaupun paksi komersial tak boleh lari pada filem. Itu mesti ada, kalau tidak industri akan collapse. Tetapi kita gunakan paksi yang ada tu untuk menerapkan mesej dalam masyarakat. Baik macam kita tunjuk sebuah filem apa mesej yang baik untuk pembangunan negara, untuk pembangunan bangsa. Jadi saya rasa peranan filem sebenarnya juga kuat. Secara tak langsung, walaupun kita nampak filem itu filem hiburan, tetapi mesej yang diterapkan dalam filem. Begitu juga filem merupakan satu propaganda. Jadi kita boleh buat satu propaganda dalam filem, mengangkat imej bangsa kita, ya, pejuang-pejuang kita. Kita kena lihat dia dalam konteks yang lebih luas. Bagaimana bentuk perjuangan yang harus kita hargai di kalangan masyarakat kita lah untuk berhadapan dengan penjajahan atau penaklukan asing. Jadi bagi saya masa British dulu kita lawan komunis, keadaan agak parah jugalah. Kita tak banyak senjata, tak banyak latihan, training, dan main tangkap muat aja lawan komunis. Ya, so kalau mati pun tak ada pembelaan. Dan Home Guard ni sebenarnya lebih kepada untuk menjaga satu-satu kawasan, supaya tidak ada pencerobohan ataupun ada pihak yang cuba untuk melakukan aktiviti bukan saja keganasan tapi juga jenayah dan sebagainya. Jadi Home Guard tu diwujudkan. Dan kalau kita tengok rela, idea tentang rela pun datang daripada semangat Home Guard juga. Jadi dah Home Guard ni ramai, ada perempuan pun ada Home Guard, dia pakai lilit di lengan dan sebagainya. So memang mereka ni juga dilatih menggunakan senjata, khususnya ketika nak berhadapan dengan komunis. Sebab komunis dulu pendekatan mereka masuk ke kawasan-kawasan perkampungan, kawasan-kawasan orang Cina sebagainya, Melayu pun ada, India sebagainya, luaskan propaganda mereka dan menentang. Dan apabila British melalui rancangan Bridge, ketika itu wujudkan kampung-kampung baru misalnya, dan selepas pada itu kita lihat bahawa Home Guard ni jadi sangat penting lah untuk dilaksanakan lah. Home Guard tu macam ni, pengawal kampung lah namanya. Home Guard tu British buat untuk jaga kampung, jaga kampung, dan mereka tidak diberi senjata, mereka pakai parang, senapan tak adalah, kalau ada senapan patah tu macam pengulu tu adalah. Tapi selalunya Home Guard tu dia jaga kampung, jelah meronda kampung kan. Itu nak mengelakkan supaya komunis jangan masuk. Tapi mereka komunis, dia tengok dari jauh. Saya tengok dia tengok dari jauh, dan dia boleh agak bila Home Guard, berapa orang Home Guard ada, So bila dia buat serangan, dia tahu kelemahan Home Guard, kekuatan Home Guard tak seberapa pun. Mereka terus serang aja. So jadi Home Guard ni sebenarnya adalah satu pasukan sukarela aja, tak ada gaji, tak ada apa, dan dia selalunya orang-orang yang kita kata berminat aja, bukan tiap-tiap orang kampung. Tiap-tiap orang kampung, orang muda tak jadi Home Guard. Lagi satu yang SC ni, Special Constable ni, atau polis khas ni, itu dia bagi gaji tapi sikit je. Itu budak-budak muda masuk banyak. Tapi Home Guard ni orang kampung je. Kita selalunya mengenang hero ni berdasarkan personality tertentu. Kita tak melihat dalam konteks skop yang lebih luas. First line of protection tu Home Guard ni, dan mereka ramai yang terbunuh dan sebenarnya perlu mendapat pengiktirafan lah dari pihak kerajaan supaya mereka diiktiraf dan dihargai. Home Guard ni adalah sebenarnya memang jelas sebagai angsang hero
wira yang tidak didendang. Realiti sebenarlah bila kita menghayati kemerdekaan, kita lihat inilah bentuk perjuangan orang dulu. Yang mungkin orang sekarang tak rasa, tapi orang dulu lah menyebabkan kita merasa keamanan sekarang kerana perjuangan yang sebegini lah. Tugu Peringatan Negara atau lebih dikenali sebagai Tugu Negara telah disiapkan pada 8 Februari 1966 sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit tanah air yang terkorban di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan semasa zaman darurat. Pengganas komunis telah bertindak mengebom Tugu Negara ini pada 26 Ogos 1975. Kejadian berlaku kira-kira jam 5 pagi yang telah memusnahkan satu patung besar serta 2 kepala patung yang jatuh dari kedudukan asal. Pihak berkuasa percaya letupan itu telah dilakukan oleh Barisan Pembebasan Kebangsaan Malaya atau MNLF. Walaupun tugu ini pernah cuba untuk dimusnahkan, walau petugas keselamatan atau orang awam serta perwira-perwira negara yang tidak didendang terkorban dalam mempertahankan negara, tetapi semangat perjuangan mereka dalam memastikan rakyat negara kita hidup aman dan damai serta memastikan negara kita terus membangun dan maju adalah tanggungjawab bersama. Jangan lupa untuk menyaksikan bahagian kedua dokumentari khas kemerdekaan Persada Merdeka. Ini negara kita, tanah air kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Demikian aku yang tak pernah jemu melambai setiamu. Tanah pusaka menintakan jernih dan tulus cinta. Anak-anak pribumi sepertimu yang taat dan berbudi. Aku bukan sekadar kisah, jauh sekali hanya lambang. Citraku selamanya tentang pengorbanan, kasih dan rindu. Sukmaku akan sentiasa bahagia senandungkan luhur jiwamu.